Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sistem transit aliran ringan LRT Stesen Ampang 4 di Kuala Lumpur turut dihentikan perkhidmatan susulan masalah sistem pemanduan automatik di laluan Kelana Jaya Selangor pada malam tadi. Rapid Rail Sdn Bhd menerusi satu kenyataannya memaklumkan bahawa perkhidmatan LRT masih mengalami masalah sistem pemanduan automatik yang menyebabkan gangguan perkhidmatan antara stesen Kelana Jaya dan stesen KLCC. Kenyataan tersebut turut menyebut bahawa bagi menampung pengguna yang terjejas, pihak operator menyediakan perkhidmatan bas percuma bagi stesen yang terbabit. College Universiti Politek Mara KUPTM Kuala Lumpur melakar sejarah dengan melahirkan graduan sulung ijazah Doktor Falsafah PhD serta meraihkan sejumlah 1,384 graduan dari pelbagai peringkat pengajian pada Majlis Convocation College Universiti Politek Mara KUPTM Kuala Lumpur ke-6 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Naib Chancellor KUPTM Profesor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman berkata, sejak dinaik taraf kepada College Universiti pada tahun 2015, pihak KUPTM kini telah melahirkan lebih 6,000 alumni sama ada sedang melanjutkan pengajian pada peringkat lebih tinggi di dalam dan luar negara atau sedang berkhidmat dalam pelbagai industri serta membuktikan mampu melahirkan ahli profesion kelayakan tertinggi akademik. Akhir sekali, sesi ke-27 persidangan pihak-pihak untuk Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai perubahan iklim COP27 bermula pada Ahad di Sharm el-Sheikh Mesir dan antara agenda perbincangan termasuklah mengenai pembiayaan ke atas kerugian dan kerosakan. Pada sidang akhbar sempena pembukaan persidangan berkenaan, Menteri Luar Mesir merangkap Presiden COP27 Samih Shukri berkata, beliau gembira melihat pihak-pihak yang terlibat bersetuju untuk memperkenal pembiayaan kerugian dan kerosakan sebagai agenda serta menambah bahawa dunia memerlukan lonjakan kualitatif untuk menghadapi cabaran perubahan iklim. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 7 Disember 1994, Institut Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman, Insania, yang terletak di Mergong, Jalan Sultanah Al-Usta, Kedah Darul Aman, ditubuhkan. Institut ini ditubuhkan setelah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Negeri Kedah Darul Aman memperkenankan enakmen Jamiah Islam Negeri Kedah yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di bawah enakmen bilangan 4 tahun 1995. Tujuan penubuhannya adalah untuk melahirkan lebih ramai tenaga profesional Islam yang mampu memimpin masyarakat dan mengemeling ilmu pengetahuan Islam. Insania berusaha membantu membina ummah yang berilmu dan beramal berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, membangunkan ilmu Islam dan insan, membina khazanah ilmu ketauhidan serta menyebarkannya kepada masyarakat. Pada tanggal 18 Mei dalam tahun 2006, Insania dinaik taraf sebagai College Universiti Insania atau KUIN dan kini dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah UniSyams. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kurang upaya adalah mereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang. Terdapat 7 kategori OKU, iaitu fizikal, penglihatan, pendengaran, pertuturan, mental, pembelajaran dan pelbagai. Permohonan pendaftaran OKU boleh dibuat secara fizikal atau dalam talian. Mudah je kan? Terdapat 32 kemudahan dan keistimewaan sebagai OKU berdaftar dari pelbagai agensi. Antaranya, pengecualian bayaran pasport,
Pelepasan cukai pendapatan, keutamaan semasa pemberian vaksin COVID-19, kaunter khas OKU dan sebagainya. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang oku.jkm.gov.my. Ayo sertai kuis longgar bahasa bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan 2022 Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi pemanggil bertuah menerusi slot aspirasi 10.1 setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 November 2022 dan rebut peluang menangi voucher buku Dewan Bahasa dan Pustaka bernilai RM200. Anda hanya perlu kenal pasti perkataan yang terkini bagi menggambarkan maksud yang sama dengan perkataan arkaik yang diberikan oleh penyampai. Menarik kan? Apa lagi? Jangan lepaskan peluang sertai kuis selongkar bahasa hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni asbatu ushhiduka wa ushhidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka anta Allah wa jami'a khalqika annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih rakan pendengar kerana terus setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Waktu ini 10.08 pagi. Waktunya untuk saya Nur Hayati Paradi temankan anda untuk 3 jam sehingga ke pukul 1 tengah hari nanti. Perkongsian kita untuk Aspirasi 10.1 edisi Selasa 8 November 2022 bersamaan dengan 13 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Terima kasih pada anda yang terus setia. Terima kasih juga untuk rakan-rakan Warna Pagi yang bersama dengan anda sebentar tadi. Kita ada Luqman dan juga Sufian berserta dengan penerbit mereka Haji Faiz Haji Osman. Alhamdulillah, semoga apa jua yang mereka kongsikan memberikan kita satu semangat, suntikan semangat untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi. Paling kurang minimum lebih baik dari semalam, dan juga mudah-mudahan apa yang kita ada hari ini menjadikan bekalan untuk kita menjadi lebih baik lagi pada hari esok dan seterusnya, insya-Allah. Baiklah, untuk bersama dengan Yati hari ini kita bakal mulakan kejap lagi perkongsian kita. Kita ada rancangan syariah dan perundangan. Untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar, kita ada siaran ulangan bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, yang merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk bersama dengan rakan-rakan pendengar, kita nak cerita tentang RUU 355 terkini, apakah ceritanya. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan anda untuk siaran ulangan tersebut. Mudah-mudahan dengan ulang-ulang tersebut kita lebih faham, lebih tahu
tahu tentang perundangan negara kita, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar, sebelum kita nak bersama menerusi rancangan syariah dan perundangan, kita dengarkan terlebih dahulu lagu inspirasi pertama kita pagi ini. Kita ada Simfoni featuring Izzat Lazim menerusi lagu Terus. Bersama-sama kita dengarkan, mudah-mudahan kita dapat meneruskan kehidupan kita dengan lebih tenang lagi, insya-Allah. Teruskan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kesilapan seringkali terjadi, rintangan perlulah dihadapi, terus melangkah gapai mimpi indah, pedulikan segala caci jua persepsi. Kekurangan jangan jadikan alasan, pamerkan senyuman penuh kesan, andai kepenatan kuasai diri, berehatlah tetapi bukan berhenti. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat teruskanlah kau berjalan. Biar tak mengubah dunia, jangan berubah, kerana dunia gambarannya mempesona sementara, keasyikan hanyalah sementara. Kejayaan dan kegagalan saling melengkapi, keyakinan ditutup jangan dengan kebimbangan. Usah berkecil hati kerana kelemahan, bangkit semula terus melawan keraguan. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat teruskanlah kau berjalan. Biar tak mengubah dunia, jangan berubah, kerana dunia gambarannya mempesona sementara. Takdir telah ditentukan, kehidupan harus diteruskan, walau berat teruskanlah kau berjalan. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intisipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Triple A, sah berilmu, mudah patuh syariah, melabur menambah
rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Dapatkan 15,000 tiket percuma Kickstart Saham. Langkah pertama labur saham syariah. Layari labursaham.com. Labursaham.com. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Triple A. Ingat saham, ingat Triple A. Kini buku IKIM ada secara e-book. Pelbagai kelebihan boleh dinikmati. Lebih murah dan jimat, dapat dibaca segera, saiz fail yang kecil serta yang paling penting adalah satu akaun boleh digunakan pada 5 peranti berbeza dalam masa yang serentak. Telefon pintar, komputer, iPad, semuanya boleh. Layari www.ikimniaga.my dan pilih e-book IKIM. Seterusnya, tekan pada buku yang anda inginkan dan anda akan dihantar ke laman sesawang e-Central. Ingin bantuan? WhatsApp saja di 011-576-955400. Jangan membaca sampai koma, tapi bacalah sehingga titiknya. Segera dapatkan buku IKIM secara e-book. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan syariah dan perundangan. Seperti yang mana yang nyatakan tadi, kita bersama dengan tamu dah pun bersedia di konti IKIM saat ini. Kita alu-alukan terlebih dahulu kehadiran yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adin, bukan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ati? Sihat Alhamdulillah. Dia happy sangat, dia gembira sangat bila doktor masuk-masuk je dengan senyum, kemudian dengan sapaan dan sebagainya. Terima kasih banyak doktor hari ini nak bersama dengan kami lagi perkongsian kita untuk rancangan syariah dan perundangan. Dan hari ni doktor nak bawakan kita tentang, dah lama dah tak dengar cerita ni tentang RUU 355. Jadi orang semua nak tahu ni doktor, apalah perkembangan terkini RUU 355 ni, apa dah jadi sebenarnya doktor? Mungkin awalan ni kita bincangkan apa status terkini untuk RUU 355 ni doktor, silakan. Baik, terima kasih Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar sekalian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Cuma RUU 355 ni beberapa tahun yang lalu dia timbul kan, hangat kan. Lepas tu dia senyap, sekarang ni dia timbul balik. Jadi saya mengambil kesempatan ini nak menceritakan sikitlah tentang RUU 355 ni. Kita faham apa maksud RUU 355 ni, ada Akta 355 iaitu berkenaan di bidang kuasa mahkamah syariah yang diberi. Maknanya walaupun mahkamah syariah tu dia di negeri-negeri termasuk di beberapa persekutuan, tapi bidang kuasa jenayah tu diberi oleh parlimen iaitu di bawah Akta 355 inilah. Cuma saya sukalah nak ceritakan sedikitlah perkembangan sejarahnya, kemudian saya nak cerita apa yang terkinilah yang sedang berlaku bila kita sebut RUU 355 ni. Kita semua tahu bahawa cadangan untuk meminda Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 pindaan 84 telah dibuat pada 26 Mei 2016, di mana pada masa itu yang berhormat, pada masa itu Datuk Seri lah Haji Hadi Awang telah mengemukakan usul persendirian mencadangkan supaya adanya pindaan terhadap RUU 355. Apa yang dikemukakan pada masa itu di Dewan Rakyat hanya mengatakan bahawa kita nak laksanakan bidang kuasa jenayah syariah itu untuk mahkamah syariah ikut hukum syarak, kecuali hukuman bunuh. Sebab hukum syarak umum dan hukuman bunuh tak boleh, kecuali sebab hukuman bunuh ni hanya boleh di mahkamah sivil dan hanya diberi di bawah bidang kuasa di bawah persekutuan, iaitu Senarai 1 Senarai Negeri di bawah bidang kuasa mahkamah sivil. Kemudian dia ditangguhkan. Kemudian pada 24 hari bulan 11 tahun yang sama 2016, usul ini dibawa balik oleh Datuk Seri Haji Hadi Awang mencadangkan pindaan terhadap usul yang pertama itu, iaitu dikenakan hukuman denda RM100,000, 30 tahun penjara dan 100 kali sebatan. Jadi pada mula tadi dia kata ikut hukum syarak, kecuali bunuh. Tapi kali kedua pada 24 hari bulan 11 tahun yang sama dia spesifikkan RM100,000 denda maksimum lah, maksimum RM100,000 denda, 30 tahun maksimum juga penjara dan 100 kali sebatan maksimum. Itu yang dia. Kemudian lepas dah ada buat cadangan tersebut, pindaan usul itu ditangguhkan. Pada 6 hari bulan 5 tahun berikutnya,
2017, Yang Berhormat pada masa itu Datuk Seri Haji Hadi, sekarang Tan Sri ya. Dia mencadangkan semula dengan lebih mendalam. Didetailkan lagi oleh YB Marang, Datuk Seri Haji Hadi Awang pada masa itu, dan diperjelaskan dengan lebih detail oleh YB Datuk Haji Taqiyuddin Hassan Kota Baru. Tetapi tidak dibahaskan. Kemudian Dewan Rakyat ditangguhkan. Jadi sampailah cerita pasal RU355 ni macam-macam lah. Kita dengar cerita lah, jadi ke tak jadi ke, mana draft dia dan sebagainya. Jadi apa yang saya nak cerita dalam masa round pertama ni ialah, sebenarnya dia walaupun dia senyap, tapi dia bukannya senyap biasa. Dia diam-diam ubi, berisi, sedang buat pekerja-kerja dalaman. Sebab benda ni nak buat bukan mudah kan, dan banyak halangan. Masa mula-mula nak buat tu, banyak orang yang tak bersetuju, terutama sekali bagi orang bukan Islam. Mereka takut, ini nak laksana undang-undang Islam ke? Dia faham macam tu. Tapi kita cerita sekarang, kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Sedia ada dah. Dah ada Cuma kita nak meningkatkan bidang kuasa jenayah. Peruntukan semua ada, cuma nak tingkatkan dia punya hukuman. Kemas kini lah kira-kira. Dulu pada tahun 65, kalau saya nak ceritalah, pada tahun 65, dia bidang kuasa mahkamah syariah ni untuk bidang kuasa jenayah ni kecil je, iaitu denda tak lebih RM1,000 dan penjara 6 bulan. Sebatang pun tak ada. Pasal tu kita pernah dengar denda RM200, RM300. Jadi orang pun tak pandang lah tinggi mahkamah syariah. Kemudian masuk penjara pun maksimum 6 bulan. Ya, itu tahun 65. Sehingga tahun 84 barulah dia buat pindaan. Kita panggil 356, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan syariah. Itu yang daripada 84 sampai sekarang itulah. Daripada 84 ya. 89 pindaan dibuat untuk menerima pakai untuk Sabah dan Sarawak. Itu saja. Tak ada. Tahun 84 sampai sekarang ni dah hampir 20 tahun. Orang duk cerita kat mana-mana seminar, persidangan, RTD, muzakarah apa. Daripada zaman saya sebagai pelajar, dia mahasiswa di Universiti Melayu sampai sekarang, baru sekarang ni lah, dalam 2-3 tahun ni orang nak bawa benda ni. Tapi saya ingat lagi almarhum Prof. Ahmad Ibrahim, dia berjuang benda ni. Dia telah melengkapkan cara-cara untuk kita nak buat ni dengan dia membawa masuk pakar-pakar ke kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. Diperkenalkan komponen-komponen undang-undang Islam dalam pengajian. Kemudian baru lahirnya anak-anak didik yang memahami tentang undang-undang jenayah Islam. Pendek cerita dalam round pertama ni, jadi bila draft ini yang sudah terhenti pada masa itu, draft undang-undang ni bukannya makna senyap. Dia telah diproseskan, dibentangkan kepada negeri-negeri dalam persidangan penyelarasan undang-undang syarak dan sivil yang ke-27 pada 11 hingga 12 Oktober tahun 2021, tahun sudah. Kemudian diangkat ke mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Syarak Sivil. Sekarang panggil Jawatankuasa Perundangan pada 29 Mac tahun ini. Kemudian, ini yang paling penting ni. 26 Ogos 2022 tahun ini, Jemaah Menteri telah bersetuju secara prinsipnya terhadap draft undang-undang RUU 355 ini. Dan pada hemat pembacaan saya, RUU ni, dan draft RUU 355 ni telah disemak dan diluluskan oleh bahagian guaman Jabatan Peguam Negara pada 7 Oktober 2022. Cadangan asal untuk nak dibawa balik ke Parlimen di Dewan Rakyat untuk bacaan pertama pada hujung Oktober dia. Persidangan yang sepatutnya hari itu ada bajet patut sambung pada hujung Oktober November, dan harap-harapnya maknanya Dewan Negara selepas itu pada hujung November dapat luluskan rang undang-undang tersebutlah. Tapi apa boleh buat, Parlimen telah dibubarkan, dan apa akan terjadi ialah kita tengoklah siapa yang dapat membakal menjadi ahli Dewan Rakyat
mereka lah akan diberi kuasa, sebab benda ni persendirian akhirnya boleh juga dibawa oleh kerajaan, tidak ada masalah. Cuma dia mestilah mendapat majoriti mudah lah. Majoriti mudah. Mungkin saya boleh nyatakan di sini elok jugalah draft ini bawa ke Jawatankuasa Indo MKI, Majlis Kebangsaan Hak Ehwal Islam, yang raja-raja itu diwakili oleh orang-orang pihak-pihak tertentu yang hari ini buat masa sekarang dipengerusikan oleh Tuanku Sultan Selangor, sebelum dibawa ke Dewan Rakyat, ke Parlimen, supaya mungkin ada penelitian, dan kalau di peringkat MKI itu selesai, kemudian dipersembahkan kepada Majlis Raja-Raja, persidangan Majlis Raja-Raja, maka mungkin dia mempercepatkan proses tersebut, dan tidak adalah saya ingat ada orang bantah sebab raja-raja semua dah setuju terhadap pandangan tersebut. Itu secara awalan lah. Yati. Saya membayangkan kalau perkara tersebut betul benar-benar berlaku, dia lagi memudahkan lagi lah untuk kita mendapat RUU 355 ini dapat dilaksanakan sebaik mungkin, insyaAllah. Dan itu bagi awalan, maksudnya terima kasih banyak doktor bawa kronologi tu, kita tahu maknanya dah 6 tahun dah perkara ini dibawa untuk sama-sama kita semua dengar, dan juga dah lama dah sebenarnya kita untuk undang-undang jenayah Islam ni dah ada kat Malaysia. Ini masanya untuk kita memperkasakan lagi, insya-Allah. Dan kita akan kongsikan banyak lagi selepas ini. Untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Jadi bagi yang mengikuti secara langsung di FB Kim FM saat ini ataupun FB Institut Kefahaman Islam Malaysia, tekan butang share supaya kita bukan sekadar bercakap-cakap kosong, kan doktor. Kadang-kadang kita orang awam kadang-kadang cakap-cakap kosong, tapi kali ini kita cakap dengan ada ilmu supaya kita faham dan tahu yang kita nak sebarkan itu perkara yang betul, insya-Allah. Dan untuk anda rakan pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami, tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.
Salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian rancangan syariah dan perundangan. Kami bawakan kepada anda tajuk tentang RUU 355 perkembangan terkini. Bersama kita ada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Doktor, menarik Doktor bila Doktor bawakan tajuk ini. Tadi Doktor dah kongsikan sejarah dia, kronologinya tentang RUU Undang-Undang 355 ini. Mungkin boleh Doktor lihat pula bagaimana Doktor sendirilah melihat pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam dan juga bagaimana meningkatkan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah di Malaysia ni, Doktor. Okey, terima kasih Yati. Mungkin kita ambil masa sikit lah nak tengok balik sejarah kan. Jadi bila kita cakap pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam di negara kita lah, terutama sekali bila disebut negara Tanah Melayu. Sebenarnya pelaksanaan Undang-Undang Jenayah Islam ni, kalau kita tengok zaman Kesultanan Melayu, Melaka dan juga melibatkan kesultanan di tempat lain, Pahang, Johor, Terengganu, Kelantan, Perak. Ini sebenarnya sudah berjalan lah sebelumnya penjajah masuk. Dan kita tahu bahawa dalam sangat pengetahuan umum lah, hukum kanun Melaka itu mempunyai peruntukan berkenaan dengan undang-undang jenayah. Betul. Dan kita tahu hukum kanun Melaka ni dia bukanlah 100% undang-undang Islam sepenuhnya. Dia adalah kombinasi dengan adat setempat. Dan dalam hal ini kita tak boleh nak katakan dia itu tidak Islamik lah. Dalam kaca mata ia adalah sesuai dengan setempat. Jadi kalau kita nak ambil contohnya tentang kesalahan berzina bagi yang sudah berkahwin dengan yang belum berkahwin, disebut dalam peruntukan dalam hukum kanun Melaka itu, maka mestilah disebat. Oh, ada juga ya. Dah sebut dah. Hukumannya pun sebat. Disebut dalam kanun Melaka itu, disebut. Cuma ada sedikitlah mungkin perbezaan tersebut, bahawa ada mengatakan bahawa ada disebut 100 kali sebatan, ada yang disebut 80 kali sebatan. Jadi mungkin ada sedikitlah perbezaan, tapi pokoknya ada sebatan. Dan bagi mereka yang belum berkahwin, bagi mereka yang sudah berkahwin memang disebut rejam tu ya. Direjam. Cuma ada cerita-cerita, saya ingat tambahan lah, Haji Motor lah, dia kata tak hukum rejam, dihukum sulah. Itu cerita-cerita dulu-dulu punya cerita, mana dihukum jugalah. Kan kita ada tengok cerita cerita Melayu kan, legenda dia hukum sulah kalau dia melakukan zina kan. Itu cerita tambahan lah, tapi pokoknya ada. Begitu juga dalam konteks seseorang itu menuduh orang yang baik dia melakukan zina ataupun melakukan perbuatan berkenaan dengan seks, luar tabi dan sebagainya, dan dia tidak boleh membawa bukti 4 orang saksi yang mengatakan perkara itu benar, maka dia dihukum dengan sebatan 80 kali. Itu sudah ada dalam kanun hukum kanun Melaka. Begitu juga dengan minum arak. Minum arak disebut dalam hukum kanun Melaka disebat 40 kali. Tapi di sini kalau kita tengoklah dalam perbandaran fiqah, kita ada 40 kali minimum sebatan untuk minum arak dan 80 kali maksimum. Cuma dalam hukum kanun Melaka dia ambil pendekatan yang minimum untuk 40 kali. Mungkin adalah sebab-sebab yang saya ingat saya tak pernah buat kajian mengenai itu. Mungkin ada sebab-sebabnya, mungkin orang pada masa itu mungkin suka minum tuak dan sebagainya, kita tak tahu. Jadi dia nak jadi dia nak ambil yang ekstrim 80 tu mungkin agak ekstrim lah. Jadi dia ambil pendekatan itu. Saya kurang pasti sebab saya tak pernah buat kajian dan saya tidak pernah membaca. Tapi itu sebenarnya. Begitu juga itu dalam hukuman hudud dalam kanun kesal, hukuman kisol. Kalau orang tu dia dibunuh balas. Kalau dia seorang yang merdeka, seorang hamba, ada dia punya kiraan-kiraan dia. Mencuri pun sama untuk orang merdeka dengan orang yang hamba dan sebagainya. Dan hukuman ta'zir tu saya ingat banyaklah benda. Yaitu saya pernah berkongsi sebelum-sebelum ni kan, bagaimana hukum ta'zir dan hukum kanun Melaka tu yang kita sampai hari ni kita kekalkan. Contohnya berkhaluat. Khaluat ni sebenarnya kalau kita ambil positif, maksud yang positif, khaluat ni bagus.
saya sedang berkhaluat. Bersendirian. Maknanya duduk bersendirian, kita study, buat kerja. merenung. Orang yang sedang nak buatkan, kalau orang tu seorang ahli fikir, masa itu dia akan keluarkan Kalau orang macam-macam. seni, Orang seni itulah. masa tu kan. Itu positif maksud khaluat. Tapi kalau dalam undang-undang dia sebut anda sedang berkhaluat, itu sudah jadi negatif. Jadi bila kita kata ada undang-undang khaluat, di negara-negara Islam setengah-setengah tak ada pun undang-undang khaluat ni. Dia tak ada. Tapi kat Malaysia ni sebab kita dah warisi daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka, hukum kanun Melaka ni, jadi ada. Kalau ada, kita dapat tahu ada seorang yang bukan mahram, lelaki perempuan duduk sekali berkedudukan. Kata ni khaluat lah. Maka kita nak mencegah kemungkaran. Sebab asalnya itu daripada ayat Al-Quran tu, amar ma'ruf nahi mungkar tu. Maka kita nak mencegah supaya tidak berlaku benda-benda yang tidak elok, maka dihukum ta'zir. Mungkin hukum ta'zir ni seperti mana yang saya sebut sebelumnya, Yati, dalam siri yang lalu. Mungkin sekarang ni kita ambil pendekatan bukan penjara, bukan denda duit, tapi kita hukumkan dengan hukuman community service. Sebab ramai sekarang ni yang kita memerlukan community service ni, kita boleh tenaga arahkan. yang masih boleh digunakan. Gunakan dia. Kita nak didik dia. Paling penting lah Didikan. undang-undang Islam ni, dia bukanlah kita nak sangat menghukum, kita nak mendidik supaya dia keluar daripada apa yang dia kata benda tu benda yang salah. Kemudian bila datangnya British, ini yang saya kata, British ni dalam ukapan-ukapan saya selalu suka sebut British the smartest penjajah lah. Dia datang, dia bukan datang, dia pandai, dia buat kerja senyap-senyap, divide and rule. Dia memperkenalkan undang-undang mereka, itu undang-undang Inggeris, melalui apa? Bermulanya Piagam Keadilan 1 1807 itu bermulanya mereka masukkan undang-undang mereka. Ada Piagam Keadilan 2, Piagam Keadilan 3, sampailah diakhiri dengan Akta Undang-Undang Sivil 1956. Itulah berakhirnya Undang-Undang Inggeris diperkenalkan di Tanah Melayu. Maknanya sebelum kita nak merdeka tu, masa dia dah masuk. Bila dia buat masuk tu, dia perkenalkanlah kalau melibatkan bidang kuasa jenayah ni, dia ambil lah. Dia perkenalkan di bawah kanun kesiasaan, penal code, kanun acara jenayah, limit tata cara dan sebagainya. Yang bidang kuasa yang tadi, yang mahkamah syariah, yang tadi zaman Kesultanan Melayu, Melaka dan sebagainya, dia sudah ketepikan. Dia kata mahkamah syariah hanya ada bidang kuasa bab nikah cerai, bab pewarisan dan sebagainya, keluarga. Hak lain-lain itu semua diserahkan kepada mahkamah sivil, dan sultan-sultan hanya diberi kuasa berkenaan hal-hal Islam yang disebut seperti ini, dan juga adat orang Melayu, adat resam orang Melayu. Jadi dengan pengenalan tersebut, bidang kuasa yang satu masa dahulu yang kita sebut tadi besar daripada kepada mahkamah, jadi di so-called mahkamah syariah, hari ini sudah tinggal sedikit. Kemudian adanya kanun kesiasaan ini dimasukkan macam-macam lah. Walaupun begitu, ada mengatakan bahawa peruntukan dalam kanun kesiasaan ini tidaklah 100% sekular. Kalau bagi pandangan setengah-setengah itu mengatakan bahawa ada beberapa banyak, mungkin 70 hingga 80% bersamaan dengan undang-undang Islam. Cuma hukuman dia mungkin perlu kita lihat dalam bab berkenaan. Maka apabila kita merdeka, tidak ada satu peruntukan khusus berkenaan dengan bidang kuasa mahkamah syariah. Kerana itu saya sebut di awal tadi, tahun 65 diperkenalkan di Parlimen melalui Akta 355 ni pada tahun 65. Itulah yang denda RM1,000 sebatan denda 6 bulan. Kemudian 84 pindaan yang 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 sebatan. Dan itulah berjalannya sehingga hari ini. Okey. Bila kita cerita berkenaan nak meningkatkan bidang kuasa mahkamah jenayah syariah, takkanlah kita nak hidup dengan yalah, kalau sekarang ni 356, 3 tahun penjara, RM5,000 dan sebatan. Orang sekarang ni dia punya jenayahnya pun dia hebat. Dan dia pun ada duit, kan? 3,000 tu apalah sangat. Tak ada apalah. Ini maksimum kan, Doktor? Maksimum. Tak ada apa. Jadi saya ingat bila kita memperkenalkan RU 355 ni dengan adanya tadi maksimum dia denda
100 kali sebatan, RM100,000, 30 tahun maksimum penjara. Dia sekurang-kurangnya memberi satu pendekatan yang orang tu maknanya orang undang-undang berhati-hati Islam untuk ni tidak melakukan kesalahan. besar dia punya implikasinya. Bukan dia kita nak menyeksa orang tu. Bila orang tengok ni hukuman berat ni, dia pun takutlah nak buat. Betul. Walau bagaimanapun, ni yang pentinglah, walau bagaimanapun, ini cadangan usul yang dibawa dalam RU355 ni, dan terpulanglah kepada ahli-ahli Dewan Rakyat untuk menerimanya ataupun nak ubah suai ke dan sebagainya. Itu terpulang pada mereka. Tapi itu hasratnya. Bila sebut RM100,000 ni ada ke nas dalam Quran? Tak ada. Itu RM100,000 itu ijtihad kita lah. Emas 3,000 dulu pun tak ada. Ijtihad. 30 tahun penjara ni kita mengambil pendekatan ijtihad, maknanya ikut. Macam sekarang ni kan, kalau kita panggil 30 tahun penjara, kalau dalam sivil tu macam penjara seumur hidup lah. Itu maksimum. Yang RM100,000 ni kira kita sudah ada satu ceiling. Mungkin kalau di mahkamah sivil ada yang denda sampai berjuta. Dia ikut berapa banyak kesalahan dia tu, multiply lagi kan. Dan 100 kali sebatan ni, ini selalu yang dibangkitkan. 100 kali sebatan, matilah orang tu. Ini yang saya ingat, pendekatan pendidikan. Jadi radio IKIM sendiri dalam program-program wacana dia, kita nak menerangkan 100 kali sebatan ni bukan nak mencederakan. 100 kali sebatan bukan sebatan sivil. Bahkan Menteri Undang-Undang Datuk Wan Junaidi dah minta supaya kita perhalusi balik sebatan sivil ni. Definisi sebatan sivil ni melukakan dan menyakitkan. Betul. Dia tersiap kulit. Jadi dia kata ini inhuman, tidak berperi kemanusiaan. Dan kalau kita nak bangkitkan dan cerita antarabangsa ni dengan hak human rights ni, saya rasa orang akan mempertikaikan. Tapi siapa yang selalu memperceritakan tentang sebatan sivil ni zalim, tidak beri kemanusiaan? Tapi bila kita cakap pasal sebatan syariah, 100 kali, ini nampaknya zalim. Sebab mereka dibayangkan sebab dengan mereka dah faham 100 kali sebatan ni macam yang sivil. Kalau 100 kali sebatan sivil tu nak diperkenalkan dalam mahkamah syariah ni, mati orang tu sahaja. Tak sempat 100 kali. Kan? Jadi 100 kali sebatan ni memang hidup. Dan cuma dia tu nak mendidik pengajaran terhadap itu. Saya selalu tekankan di sini sebab orang silap faham. Tapi tak apalah kalau kita cadangkan sedemikian 100 kali sebatan. Tapi mungkin ahli-ahli dewan merasakan bahawa kata ini tinggi sangat, bolehkah kita nak kurangkan? Itu ahli-ahli dewan lah bincang. Tapi kita mencadangkan sedemikian. Jadi ini adalah menepati dalam kita punya bacaan mengikut kita punya ajaran dalam Quran, iaitu bagi orang yang berzina 100 kali sebatan, bagi orang yang melakukan qazah 80 kali sebatan, yang minum arak ada perbahasan antara 40 hingga 80. Kalau kita ambil yang maksimal 80 pun kita tepat, kalau kita ambil yang kurang 40 pun kita tepat. Jadi seronok dengan doktor. Jadi apa yang saya nak ceritakan seterusnya ialah bila kita cerita bidang kuasa mahkamah syariah dalam dia punya kesalahan-kesalahan tu, kita tak bolehlah melihat daripada kesalahan itu yang sama dengan mahkamah sivil. Maksud di sini ialah ada benda kesalahan-kesalahan yang diberi di bawah bidang kuasa mahkamah syariah yang kita tak boleh laksanakan kalau kita nak buat. Contohnya, kalau dalam undang-undang hudud, seseorang itu mencuri, contohnya. Kemudian tuan punya dia tak maafkan. Kemudian katalah akhirnya kena potong tangan. Tapi sebenarnya nak potong tangan hukum mencuri ni amat susah lah. Lazim dia tak sampai ke situ lah. Saya ambil contoh di Brunei yang sudah melaksanakan undang-undang jenayah Islam sepenuhnya melalui dekri pada tahun 2013. Dia mula laksanakan 2014. Mana ada potong tangan pun. Ada hukuman berkenaan dengan zina, tak ada pun hukuman rejam. Ada dihukum berkenaan dengan kisos. Dia pun sudah laksana sebab di sana dia ada dua peruntukan yang parallel. Yang mengikut jenayah syariah 2013, yang sivil yang warisi daripada British. Kedua-dua berjalan. Yang ikut kisos tu
digantikan dengan diat. Saya baru bercakap pada hari Jumaat yang lalu cerita pasal diat. Dia ganti dengan diat dengan sejumlah wang yang ditentukan. Mereka sudah ada penentuan lah. Saya dah cerita panjang lebar pada siaran yang lalu berkenaan dengan diat. Jadi nak ceritanya maknanya pelaksanaan undang-undang Islam ni dia tengok masa keadaan. Janganlah kita duk bandingkan dengan cara dekat Pakistan sebagai contohnya, cara di Sudan, cara yang kita duk baca, yang orang sendiri tak faham. Kita tengok realiti kita di sini dan apa yang nak dibangunkan itu sesuai dengan realiti. Jadi kita serahlah kepada ahli-ahli parlimen yang kita akan pilih pada 19 hari bulan nanti November ni. Mereka lah akan menentukan nasib RU 355 ni. Di tangan mereka lah yang akan menentukan sama ada nak dibawa ke, tak dibawa ke. Tapi saya nanti di akhir saya akan share lah sedikit lah hasrat saya lah berkenaan. Saya masa yang sedikit untuk orang Kedudukan saya nak ambil satu contoh lah. Bila kita cerita dalam konteks di Malaysia, umpamanya seseorang tu dalam bidang kuasa yang bawah RU 35 ni, kita tak cerita pasal kisos ni. Sebab kisos ni kita tahu kita agak sukar kita nak laksana di bawah Mahkamah Syariah ni sebab dia melibatkan bidang kuasa Mahkamah Sivil. Jadi macam tadi mencuri tidak ada dalam RU 355. Kebanyakannya melibatkan yang sudah ada peruntukan dalam enactment jenayah syariah sekarang. Cuma ditingkatkan kuasa. Cuma kalau macam sekarang ni seseorang tu ditangkap berzina, dia dihukum penjara maksimum 3 tahun. Denda RM5,000, sebatan 6 kali. Jadi kita merasakan bahawa ini tidak cukup untuk kita nak memberi pengajaran. Maka kita naikkan hukuman tersebut. Begitu juga bagi mereka yang qazaf. Hari ini walaupun undang-undang qazaf di bawah undang hudud 80 kali sebatan, kita bagi hanya 6 kali sebatan. Maka kita tingkatkan supaya sama seperti mana ada disebut dalam Al-Quran. Ada apa macam perkara-perkara yang berkaitan dengan konflik undang-undang. Ini umpamanya. Yang saya cerita pada sesi yang dulu. Umpamanya liwat. Sekarang ni bila ada kes Iki Putra, kita mempunyai masalah sedikit lah. Kita tidak boleh nak bawa di bawah ini. Sebab selagi mana tidak ada kes yang baru yang Mahkamah Persekutuan mengenepikan keputusan Iki Putra, kita tertakluk. Sebab dalam kes Iki Putra, liwat diberi kuasa hanya kepada Mahkamah Sivil di bawah kanun keesaan. Maknanya Dewan Undangan Negeri tidak boleh membuat undang-undang tersebut sebab dia kata ini bukan di bawah senarai 2. Dia di bawah senarai 1 senarai persekutuan. Walaupun saya telah mencadangkan dan sesi pembicaraan kita, kerajaan kena pindah perlembagaan di bawah, diletakkan di bawah senarai 3, itu senarai bersama. Katalah sekarang kalau kita nak buat juga di bawah RUU 355 ni, di bawah kesalahan liwat ini kita nak bawa juga, ada orang kata nanti akan dianggap sebagai tidak dia bercanggah dengan keputusan Iki Putra. Saya mencadangkan kalau dapat dibuat pindaan. Bawa RUU 355 ni teruskan dengan pindaan perlembagaan supaya kita boleh masukkan di bawah senarai 3, iaitu senarai bersama, diberi kepada persekutuan dan diberi kepada negeri. Kalau tidak, mungkin ada sedikit masalah untuk kita nak laksanakan. Masya Allah, tu dia kan, tu macam mana sahabat kita kata hukuman untuk mendidik bukan menzalimi. Zainul Abidin kata betul ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak doktor selalu memberikan pencerahan yang sebegini supaya kita semua fahamlah apa yang rakyat sepatutnya tahu tentang perundangan hukum-hukum undang-undang jenayah Islam di Malaysia ini sendiri. Cuma yang hujung-hujung doktor, kalau kita boleh kongsikan jugalah pandangan doktor sendirilah. Apakah RUU 355 ni boleh tak doktor sebenarnya jadi realiti? Itu antara persoalan yang sangat-sangat selalu orang tanyakan doktor. Okey. Terima kasih Yati. Inilah saya ingat seperti mana yang kita bincangkan di awal tadilah. Bila RUU 355 ini timbul, dia sudah jadi polemik politik jadinya. Dia sepatutnya tidak menjadi polemik politik, dia sepatutnya menjadi satu pengikat pengukuhan antara orang Islam dan orang bukan Islam, terutama sekali orang Islam dah. Bila kita bercakap kita nak laksana undang-undang Islam ni, tak ada siapa yang di kalangan orang Islam kata ini bukan
undang-undang Islam. Mungkin ada orang kata keutamaan, mungkin dia kata ni keutamaan, patutnya buat benda lain dulu dan sebagainya. Itu mungkin ada perbahasan di kalangan mereka. Tapi secara prinsipnya, secara umumnya, semua orang akan menyokong. Tak ada siapa pun tak akan sokong. Macam kita bila kita buat pindaan terhadap beberapa perkara dalam kanun keasasaan, siapa tak sokong? Benda baik. Jadi benda yang baik ni juga patutnya disokong, kan? Jadi saya sebutlah maknanya, apakah dia akan menjadi realiti? Bagi saya sebagai seorang melihat kepada masa depan bidang kuasa mahkamah syariah kita sekarang ni, kita cerita bidang kuasa mahkamah syariah tu, utama sekali bidang kuasa jenayah ni terlalu rendah. Kita cerita sekarang ada orang 20-22, bukan cerita 65-84. 80-an punya nilai duit dengan sekarang. Jauh sangat beza. Yati, saya tak tahulah Yati sempat tak sempat, tapi saya sempat masa saya sekolah rendah, pergi sekolah bawa 10 sen je. Kami 5 kupang. 5 kupang, saya 10 sen sekupang. 5 dek minum air sirat, 5 dek makan mi goreng, pinggan kecil lah. Sempat. Tapi hari ini sudah inflasi dengan nilainya yang begitu, takkanlah kita masih lagi nak tetapkan cukuplah mahkamah syariah dia cakap tu je, tak payah pergi lebih dari bidang kuasa. Kita menzalimi mahkamah syariah. Kita tak boleh buat begitu, sedangkan kita sudah ada suatu peruntukan yang khusus bahawa Islam adalah agama persekutuan di bawah perkara 3-1, dan raja-raja dan yang di-Pertuan Agong tu sebagai penaung yang melihat sebagai ketua agama bagi sultan-sultan yang ada negeri, yang di-Pertuan Agong bagi negeri-negeri yang tak ada sultan sebagai ketua agama. Maka saya melihat itu akan menjadi realiti dengan syarat ahli-ahli parlimen mestilah diberi peluang mereka memahami undang-undang tersebut, rang undang-undang tersebut, dan mereka mestilah menyokong. Sama ada mereka nak menyokong sepenuhnya ataupun sebahagiannya, nak buat pindaan dan sebagainya, itu berserah, kita serahkan kepada mereka. Tapi yang pokok, yang paling penting sekali ialah ia mesti dilaksanakan untuk kita menjaga imej sebagai seorang Islam. Imej kita sebagai negara Islam. Imej kita sebagai kita nak memperkasakan mahkamah syariah. Jadi Alhamdulillah, sebelum ini kita ada jawatan kuasa permakasaan mahkamah syariah. Kemudian selepas 2018 macam sudah lenyap, maka baru-baru ni dibuat balik, dihidupkan balik penubuhan jawatan kuasa permakasaan mahkamah syariah untuk melihat perkara-perkara inilah. Tapi dia bukan nak tengok bidang kuasa jenayah saja yang kita cerita ni dalam aspek RUU 355, tapi mereka akan, jawatan kuasa akan melihat skop yang holistik, keseluruhan daripada bidang kuasa, dari sudut mahkamah syariah itu, dari sudut dia punya personel dan sebagainya. Dan Alhamdulillah saya pun adalah satu dalam jawatan kuasa di bawah permakasaan tu. Di permakasaan jawatan kuasa tu induk, ada lagi jawatan kuasa pecahan tu, saya duduk salah satu situ. Kita bagilah pandangan dan saya melihat undang-undang ini apabila diluluskan nanti di Parlimen, Dewan Rakyat, kemudian di Dewan Negara, kemudian bawa ke Agong untuk diperkenankan, maka negeri-negeri kena pindah dia punya peruntukan-peruntukan dalam enactment jenayah syariah mereka. Kalau mereka tak pindah, akta ni dia hanya sebagai akta sajalah. Tak ada persekutuan dah boleh dapat buatlah kalau macam kalau persekutuan pun untuk bidang persekutuan pun kena bawa pergi Parlimen untuk pindah dia punya bidang enactment jenayah syariah. Dia peruntukan-peruntukan yang 3, 5, 6 tu ditingkatkanlah. Kalau tak pindah, walaupun akta ini dipindah, macam kita panggil tak ada apa-apa lah pindah dia, makna negeri-negeri. Kerana itu negeri ni penting lah. Kerana itu pada awal ni bukan tadi bukan automatik doktor kan? Dia ibaratnya macam kita lah. Kita ada undang-undang persekutuan tertinggi iaitu Parlimen. Di Parlimen dah bagi garis panduan sebagainya. Tapi kita tak ada akta untuk mengendalikan perkara tersebut. Jadi macam mana kita nak menjalankan? Beginilah juga. Jadi bila bidang kuasa ni diluluskan nanti,
Tadi ada RM100,000 denda, satu kali sebatan, 30 tahun penjara. Katalah dipersetujui sedemikian. Maka Enakmen Syariah Negeri Enakmen Syariah Negeri dan juga Akta Kerajaan Syariah untuk berlaku kena pindahlah supaya dia sesuai dengan pindah tersebut. Kerana itulah perlunya persetujuan bersama negeri-negeri. Kalau negeri tak setuju, tak boleh buat apa. Negeri nak setuju ni kena tanya siapa? Kena minta perkenan Sultan. Sebab Sultan adalah ketua agama bagi negeri-negeri yang ada Sultan. Tak ada yang di Pertuan Agong. Jadi perlu. Kerana itu saya sangat-sangat bersetuju. Platform yang kita ada ni sangat bagus. Kita bawa ke platform MKI untuk pemakluman. MKI setuju, bawa ke Majlis Raja-Raja untuk dia orang setuju. Mungkin ke negeri-negeri kepada semua, alhamdulillah kita akan dapat menguatkuasakan RDU 355 ni apabila diluluskan kelab. Betul. Maknanya memudahkan lagi proses untuk kita sampaikan kepada penguatkuasaannya bergerak ke perjalanannya, masya-Allah. Terima kasih banyak doktor, satu pencerahan sangat baik doktor daripada rakan-rakan pendengar kita pun dapat sambutan yang sangat baik daripada mereka, memahami dengan baik apa yang doktor kongsikan tentang RUU 355 ni doktor. Hujung ni doktor sebagai kesimpulan, dan tak lama kita nak sama-sama ni rakyat Malaysia semua nak ajak ramai-ramai ni untuk keluar mengundi dan sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan doktor jugalah untuk rakan pendengar kita. Okeylah. Sebagai seorang warga Malaysia, kita telah dimaklumkan 19 hari bulan ni kita pergi keluar mengundi lah untuk parlimen, dan negeri ada mungkin 3 negeri sajalah yang tu. Ada orang bertanya, wajib tak wajib keluar mengundi ni? Jawapan je wajib. Jadi kan sekarang ni wajib mengundi, wajib keluar mengundi bagi mereka yang berkemampuan lah. Kalau mungkin dia sakit fizikal apa semua tu cerita lain lah. Tapi masih boleh diusahakan. Yalah, maknanya wajib keluar mengundi. Jadi ada orang-orang macam umpamanya orang yang baru mencapai 18 tahun ke atas, dia sekarang ni pertama kali dia nak mengundi. Dan laksanakan tanggungjawab anda sebagai seorang warga untuk menentukan masa depan negara. Dalam konteks RUU 355 ni, kita kenalah kita pilih ahli-ahli wakil rakyat kita yang sama-sama dapat kita berkongsi untuk kita memperkasakan Mahkamah Syariah, dapat kita memperkuasakan bidang kuasa jenayah syariah di Malaysia. Masya-Allah, satu pesanan yang baik. Terima kasih banyak doktor untuk perkongsian pada hari ini. Siap pesanan lagi hujung tu supaya kita sama-sama lah sebagai rakyat Malaysia sama-sama bertanggungjawab. Doktor, kan kita ada tanggungjawab kita sebenarnya sebagai rakyat Malaysia. Dan terima kasih untuk pencerahan tentang RUU 355. Kita doakan moga diluluskan dan dipermudahkan juga urusannya untuk diaplikasikan di Malaysia. Terima kasih banyak doktor sekali lagi. Sampai bertemu lagi lain masa, insya-Allah doktor. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Kita satukan suara tentang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga untuk cinta. Kita selalu berbangga dengan setiap warna kita yang selalu berbeza. Pernahkah kita coba bertanya mengapa harus berbeza? Mengapa tak sama? Bersatulah di antara beda, satu dalam cita. Bisakah kita satukan suara lantang hadapi dunia, hilangkanlah rasa curiga, tumbuhkanlah cinta. Ataukah kita memilih berbeda, meskipun kita saudara, aku dia kita mereka, satu iman satu Tuhannya.